Shalom semuanya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menceritakan ataupun berkongsi tentang soal selidih tantangan yang dihadapi oleh anak muda Kristian pada hari ini. Dan topik yang diberikan kepada saya ialah pengaruh game online. Ini sangat sukar bagi saya kerana saya sendiri juga seorang yang bermain game. Kita akan menceritakan tentang ini dan saya sudah menyediakan dua soalan. Soalan yang pertama ialah, apakah pengaruh game online itu baik ataupun buruk? Yang kedua, apakah game online itu baik bagi anak muda Kristian? Kita pergi kepada soalan yang pertama. Apakah pengaruh game online itu baik atau buruk? Kita menceritakan tentang apakah itu game online dahulu. Terciri ataupun terdorong kepada dua ciri, iaitu single player ataupun multiplayer. Jadi pada masa kini, zaman kini, anak muda lebih berpengaruh bermain kepada multiplayer game online. Kerana multiplayer game online, kita mempunyai satu connection antara semua orang dalam satu permainan game tersebut. Dan juga multiplayer ini juga kita boleh berinteraksi antara satu sama lain dalam kumpulan untuk melawan musuh tersebut. Jadi itu yang membuatkan game itu seronok dan sangat seronok. Yang tidak seronoknya bila kamu dalam kekalahan, bila seronoknya bila kamu dalam kemenangan dalam game tersebut. Okey, apakah game ini baik ataupun buruk? Kita pergi ke keburukan game itu sendiri. Okey, masalah game pada masa kini untuk anak muda ialah anak muda lebih tertarik bermain dibandingkan belajar. Yang kedua ialah waktu yang dihabiskan lebih banyak di komputer ataupun di handphone mereka berbandingkan dengan buku sekolah mereka. Pelajaran mereka pun terganggu. Mengapa saya mengatakan ini? Kita selidiki, adakah kita bermain game itu mengikuti masa yang tertentu ataupun sepanjang masa? Melalui kajian yang saya lakukan ialah untuk bermain game yang lebih sesuai masanya ialah tidak melebihi 3 jam satu hari. Dan sekiranya anak-anak muda bermain lebih daripada 3 jam satu hari, ia akan mungkin menjejaskan ke emosi kamu orang dan juga sifat kamu orang sendiri sebagai seorang bermain game. Kerana sifat kamu akan berubah secara luaran bila kamu bersama dengan orang lain di luar. Kenapa saya mengatakan ini? Kerana bila kamu bermain game lebih berasa daripada 6 jam ke atas ataupun 3 jam ke atas, kamu boleh merasakan emosi kamu tidak stabil kerana fikiran kamu sudah tidak tahu untuk melakukan apa seterusnya yang kamu harus lakukan dalam satu hari itu. Dan bila kamu mempunyai masa lebih kepada game, pelajaran pun terganggu, aktiviti bersosial pun terganggu di kalangan anak-anak muda. Okey, kenapa pelajaran terganggu? Kerana kamu lebih kepada bermain game. Kenapa aktiviti sosial kamu terganggu? Kerana kamu lebih banyak duduk untuk bermain game. Kerana aktiviti sosial untuk anak-anak muda lebih kepada kamu keluar beriadah untuk bersenam di luar ataupun berjalan-jalan di luar supaya kamu mempunyai aktiviti sosial di luar sana. Okey, keburukan mungkin sangat banyak ataupun tidak terlampau banyak. Kebaikan juga pun mesti ada juga. Kenapa ada game ini? Okey, kebaikan game bagi anak-anak muda pada masa kini, kebaikannya adalah mereka baiknya adalah untuk stres mereka dalam pelajaran. Okey, bagi orang yang bekerja juga game ini adalah bagus untuk menghilangkan stres mereka bila bekerja, melakukan aktiviti mereka. Dan itu adalah kebaikan game tersebut. Tidak bermaksud game itu tidak baik, tapi game itu membantu kita untuk berfikir dalam satu strategi dalam game permainan tersebut. Itu juga ada kebaikannya kerana kita menggunakan daya fikiran kita untuk bermain game. Malah game online ini juga dapat digunakan untuk mencari duit dengan streaming game di FB ataupun YouTube. Jadi kebaikan game itu ada juga. Game juga boleh menjadi satu
tempat untuk kita berhubung antara satu sama lain yang jauh dari kita. Seperti kawan-kawan kita yang bersama di universiti dahulu, sekarang tak ada jumpa, tapi kita jumpa di game. Itu yang best. Itu yang kebaikan game ini. Game ini mempunyai satu tarikan yang positif dan negatif bagi anak muda pada masa kini. Okay, itu serba sedikit. Apakah pengaruh game online itu baik ataupun buruk bagi anak muda? Dan soalan yang kedua, apakah game online itu baik bagi anak muda Kristian? Okey, saya akan berkongsi dua firman. Firman yang pertama ialah daripada Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya akan lebih refer kepada segenap akal budimu. Jadi pengaruh game online lebih kepada fikiran, bukannya badan kamu semua. Okay? Fikiran kamu yang bermain. Jadi berdasarkan firman Tuhan, Tuhan mahu kita lebih kepada segenap akal budimu. Masa kita bersama Tuhan, ataupun masa kita berdoa bersama Tuhan, beribadah bersama Tuhan, di manakah akal fikiran kita? Kerana Tuhan mahukan fikiran ataupun akal budi kita segenap, maksudnya 100% penuhnya tuju kepada Tuhan. Seperti itu yang kita beribadah. Adakah kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa betul-betul fikiran kita tuju kepada Tuhan, dan sedikitlah itu. Karena bagi saya sendiri juga, bila saya bermain game bersama kawan, sehingga kan ada game yang kalah, keesokan harinya beribadah, masa beribadah itu pun saya sendiri masih memikirkan game tersebut. Jadi ia akan menjadikan tidak benar kepada saya bila saya berdoa ataupun menyembah Tuhan. Sehinggalah kita merosakkan fikiran kita dengan sesuatu yang menjauhkan fikiran kita dari Tuhan. Itu yang dimaksudkan segenap akal budimu. So, firman yang kedua ialah dari Korintus 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu dibolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Mengapa saya kongsikan firman ini? Kita juga mahu dalam setiap hari kehidupan kita terus membangun. Jadi segala sesuatu yang membangun adalah baik. Karena membangun berarti kita mendewasakan iman kita kepada Tuhan Yesus. So, balik kepada pengaruh game online tadi tersebut. Apakah game online tersebut memberi kita terus membangun ataupun masih boleh dikontrol oleh kita sendiri? Sekiranya kita masih boleh kontrol game tersebut dan iman kita tetap membangun, jadi ia tidak mempengaruhi kita. Sekiranya kita terjurus lebih kepada game online dan tidak membangunkan iman kita kepada Tuhan Yesus, malah kita mengeluarkan fikiran yang kotor, kataan kotor dalam game tersebut, jadi ia tidak mendewasakan kita. Dan juga biar apapun yang kita lakukan setiap hari itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Lakukanlah bagian kita sebagai anak Tuhan, kerana Allah kita adalah Bapa. Punyalah waktu bersamanya, kerana Dia mahu kita bersekutu dengannya. Waktu bersama Tuhan, kenapa ini penting? Kerana bila kita mempunyai waktu bersama Tuhan, kita lebih membangunkan iman kita sendiri. Allah memberikan kita waktu berehat ataupun beribadah kepadanya. Tuhan juga berehat pada hari ketujuh. Mengapa tidak kita mempunyai waktu bersama Tuhan? Dan kita fikirkan semula, apakah game ini menjadi pengaruh anda? Kerana dialah kita terus membangun dalam Tuhan, dan juga akal budi kita fokus kepada Tuhan. Sekiranya ia menjauhkan kita daripada Tuhan, fikir-fikirkanlah. Okey, sekian daripada saya. Haleluya. Amin.